Khutbah pada hari ini bertajuk Pembawa Risalah Agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kelahiran baginda adalah rahmat yang besar buat seluruh alam, dan kedatangannya telah membawa manusia keluar daripada kegelapan jahiliyah. Sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab hidup dalam keadaan jahiliyah yang dipenuhi dengan perbuatan yang sangat hina dan keji. Jiwa mereka kosong tanpa panduan hidup. Mereka hidup bebas sambil berjudi, minum arak, mengiling asik, dan melakukan amalan-amalan keji yang lain. Anak-anak perempuan yang lahir terus ditanam hidup-hidup kerana takut akan kehinaan. Wanita juga diumpamakan seperti barang yang tidak berharga dan tiada nilai sama sekali. Ketika itu juga banyak berlaku perperangan, pertumpahan darah dan kezaliman yang menyebabkan masyarakat Arab sering dipandang gila. Ketika kehidupan manusia melalui zaman kelam itu, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya telah melahirkan seorang manusia agung, Nabi akhir zaman yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Kelahiran ini telah mengubah sisi kehidupan manusia dari penyembahan berhala kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Yunus ayat 58 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud. Katakanlah yakni wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurniaan Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, yakni bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang dihimpunkan oleh mereka, yakni daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, betapa agungnya hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, hingga terjadi beberapa peristiwa yang luar biasa. Pada malam kelahiran itu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan bin Sabit, pernah menceritakan sebagaimana dalam kitab Al-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hashim, demi Allah, ketika aku berumur antara 7 atau 8 tahun, aku mengingati apa yang aku dengar. Ketika itu aku mendengar seorang alim beragama Yahudi melakukan suaranya di suatu tempat yang tinggi di kota Madinah. Wahai semua orang Yahudi. Lalu kemudian berhimpunlah mereka. Orang Yahudi itu bertanya, apakah semua ini? Lalu orang alim Yahudi itu berkata, telah muncul semalam bintang Ahmad yang menunjukkan bahawa dia telah dilahirkan. Dalam kitab yang sama juga menyebut, pada malam kelahiran itu berbagai peristiwa pelik tercatat di seluruh dunia. Pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kota Parsi dikejutkan dengan sebuah gegaran. Gegaran yang kuat telah menyebabkan sebahagian daripada tiang istana Maharaja runtuh. Begitu juga dengan api yang disembah oleh orang Majusi di rumah ibadat mereka di kota Parsi yang tiba-tiba terpadam. Api dari sembahan orang Majusi itu telah menyala hampir 1000 tahun dan dikatakan tidak pernah padam. Namun pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya tiba-tiba terpadam walaupun keadaan kawasan tersebut panas. Sesungguhnya peristiwa ajaib ini adalah merupakan sebuah isyarat bahawa telah lahir seorang manusia yang akan memadam kebatilan dengan sinar cahaya kebenaran. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, mengenang peristiwa kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini adalah merupakan satu perkara yang diharuskan oleh syarak, kerana ia mengandungi perkara-perkara yang dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di seluruh dunia menyambut Maulid Rasul sebagai salah satu bentuk untuk menzahirkan rasa syukur dan gembira di atas kelahiran Nabi
agung ini. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ke-58 daripada surah Yunus yang dibacakan di awal khutbah tadi menyatakan bahawa maksud rahmat di dalam ayat tersebut adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas kurniaan rahmat yang besar itu, maka Allah memerintahkan kita untuk menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran yang tidak terhingga. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi menegaskan bahawa sunat hukumnya melahirkan rasa kesyukuran terhadap kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berhimpun, menjamu makanan dan seumpamanya, serta ia termasuk dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meraihkan hari kelahiran baginda tidaklah sama seperti meraihkan hari kelahiran manusia yang lain. Ini kerana meraihkan hari kelahiran insan agung ini merupakan peluang untuk kita terus bersyukur dan menghargai setiap perkara yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga dapat menguatkan lagi pegangan kita terhadap risalah suci yang dibawa serta mengharapkan agar seluruh alam beroleh manfaat darinya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, adalah amat malang dan menyedihkan apabila ada sebahagian golongan tertentu yang menyindir dan mengeji amalan menyambut Maulid Rasul. Mereka mendakwa bahawa amalan ini tiada dalil atau berasas dalam agama. Sekiranya mereka berkira-kira dengan kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka jalan kecintaan di hati mereka. Sedangkan amalan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menzahirkan kecintaan dan memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak pandangan para ulama kabar mengenai sambutan Maulid Rasul ini. Sesungguhnya sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak sedikit pun mampu untuk membalas dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syiar Islam serta pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah kita pada hari ini, hati ingin mengajak seluruh jemaah sekalian agar kita menjadikan bulan Rabiul Awal yang kita lalui pada tahun ini sebagai bulan untuk kita isi dengan perkara yang menambah kasih sayang dan kita kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yaitu Muhammad. Berkata teras olehnya penderitaan yang kamu tanggung, dan dia sangat menginginkan kebaikan bagi kamu. Dia juga amat mengasihi dan menyayangi orang yang beriman. Seandainya mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, yakni wahai Muhammad, cukuplah Allah bagimu, yakni yang menolong dan memeliharamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, kerana sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat